Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 unggul. Hari ini ialah 6 Julai 2021, hari Selasa. Okey, pagi ini kita ada dua waktu matematik iaitu pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi ya. Dan pagi ini kita akan pergi ataupun masuk ke satu tajuk baru iaitu bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri ya. Nisbah dan graf fungsi trigonometri. Dan cikgu percaya kebanyakan anda telah pernah didedahkan kepada trigonometri kan. Kenapa trigo? Trigo ini maksudnya segitiga, segitiga. Okey. Jadi cikgu percaya semua sudah ada nota ini ya. Sekiranya anda belum ada nota bab ini, maksudnya anda belum mengambil nota di pondok keselamatan sekolah. Anda boleh pergi ambil bila-bila masa. Ataupun sekiranya anda tidak boleh pergi ambil, anda boleh catatlah, buat catatan nota di buku latihan. Okey. Boleh ya? Okey, so 6.1 nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta. Sudut theta ini, sudut kita ialah sudut theta. Sudut dia kosong ataupun sifar darjah hingga 360 darjah. So tajuk bab ini kita memang bincang sudut lah. Sudutnya dari kosong hingga 360 darjah sebab dia adalah melibatkan satu bulatan. Itulah sebabnya kalau kita tengok nota saya di sini, perkara pertama dalam ini ialah kita bincang pasal bulatan unik. Bulatan unik. Bulatan unik bermaksud bulatan yang berjejari satu unit. And then dia berpusat di mana? Ini penting, berpusat di asalan. Berpusat di asalan. Okey, kalau you tengok bulatan yang awak nampak di sini. Okey, ini memang bulatan satu unit iaitu jejari sini satu. Sebelah kiri negatif 1 dan bawah ini negatif 1 juga. Okey, tetapi jejari lah, maksud saya berjejari semua satu, tak kira dia bergerak dari mana pusat ke lilitan lah, semua jejari adalah satu unit. Satu unit. Alright, ini semua satu unit. Itulah kita panggil dia bulatan unik. Dan sebenarnya apabila kita buat bulatan unik dan kita buat dari jejarinya dari pusat ke lilitan, dia boleh membentuk satu daripada titik pada lilitan kita turun secara menegak ke bawah, dia akan mendapat satu segitiga bersudut dekat. Segitiga bersudut dekat macam ini. Okey so contohnya ini tadi P lah, ini P bucu ataupun titik P. Ini pusat O lah, asalan. Tadi ini sudut biru itu kan, sudut theta. And then ini sudut tegak, okey. Lepas ini sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak kita namakan dia hypotenuse. Okey, and then kalau sisi pertendangan daripada sudut itu kita namakan pertendangan, sisi pertendangan. Okey, sisi pertendangan. Kemudian kalau dia bersebelahan dengan dia, sisi bersebelahan. Okey, so itu nota yang perlu awak tahu. Okey, kemudian nota nombor 2, diberi P ialah titik yang berada pada bulatan unik dan theta ialah sudut yang berbentuk dari paksi X. Dari paksi X yang positif ikut arah lawan jam. Okey. Yang saya nak menangkap perhatian anda ialah arah lawan jam. Jadi kita punya bulatan unit. Okey, kita memang lukis bulatan unit ini pada pasi X, pasi Y kan. Dan dia punya mula dia dari pasi S ini tidak seperti yang kita biasa buat ikut arah jam, tapi dia lawang arah jam. Ingatlah lawang arah jam. Lawang arah jam. Daripada pasi S pergi ke pasi Y menegak ini ialah sukuan 1. Sukuan 1, sini sukuan, sebelah kiri ini sukuan. Ini sukuan 1, ini sukuan 2, lawang arah jam. Sukuan 3, sukuan 4. Okey, sukuan 4. Okey kemudian dia memang 4 sukuan lah. 4 sukuan lawang arah jam. Macam ini bergerak lah. Okey. Okey, lepas itu
Ini kita tengok sekejap. Sudut rujukan sebadan. Ini kita nak bincang tentang ini ya. Sudut rujukan sebadan. Sudut rujukan sebadan ini dia adalah terdiri daripada sudut kita guna simbol alfa. Ini kita ialah alfa, tadi ialah theta kan. Theta itu sudut theta lah, sudut theta, sudut asal. Okey, sekarang kita nak cari sudut rujukan sebadan ini. Kita kena kenali ini. Kalau di sukuan 1, sudut rujukan sepadan sama dengan sudut asal, theta. Lepas itu kalau sukuan 2, kita nak cari sudut rujukan sepadan, kita kena guna 180 darjah tolak sudut asal. Tolak, guna 180 tolak. Kalau di sukuan 3, sudut rujukan sepadan ini kita kena guna sudut asal tolak 180. Ini 2 adalah terbalik ya. 2 ini terbalik. Kalau sukuan 2 180 tolak sudut asal. Kalau sukuan 3 sudut asal tolak 180 darjah. Kemudian kalau pergi ke sukuan 4 ialah 360 darjah tolak sudut asal. Tolak sudut asal. So nanti mungkin daripada contoh kita akan nampak dengan lebih jelas lagi ya, dengan lebih jelas lagi. Okey, kemudian kita sambung. Alright, ini contoh 1 yang ada di dalam nota awal. Cikgu sudah buat jawapan di sini ya. Okey, tentukan sukuan dan sudut rujukan sebadan. Kita nak cari ini ya, bagi setiap sudut yang berikut. Jadi B kita tengok 336 darjah. 336 darjah ialah sukuan 4. Sukuan 4 you kena tahu sukuan 1 mungkin tadi saya terlepas 0 hingga 90 darjah. Kalau sukuan 2 90 hingga 180 darjah. Dan kalau sukuan 3 180 darjah hingga 270 darjah, dan sukuan 4 ialah 270 hingga 360. Awak buat catatan. Okey, ada juga dalam nota tadi ya. Okey, jadi yang 336 di dalam 270 hingga 360 darjah, so dia sukuan 4. Okey, sukuan 4 dan sudut rujukan sepadan dia, kalau sukuan 4 tadi saya kata guna 360 darjah tolak theta kan. Ini sudut yang diberi, ini ialah sudut asal, theta. Semua sudut yang diberi ini adalah sudut theta. Okey, ini C nanti bukan A ya. C ini D, ini kenapa saya tak tukar. And then ini E ya, and then ini adalah soalan F sorry ya, minta maaf. Okey, awak tuliskan. Okey, jadi sukuan 4 360 tolak 336 darjah sudut asal. Jadi kita dapat sudut rujukan sepadan 24. Maksudnya kalau awak guna kalkulator nanti tak kira sin cos tangent, 336 darjah sebenarnya sama dengan 24 darjah. Itu maksud dia. Untuk 81 darjah sukuan 1 sukuan 1 sama dengan sudut asal 81 lah. Lepas itu yang D 259. Kalau 259 sukuan 3. Sukuan 3. So kalau sukuan 3 kita guna sukuan 3 180 hingga 270 lah. So 259 sukuan 3. Sukuan 3 gunakan sudut asal itu tolak 180. Okey, dapat 79. Okey, untuk I 147 sukuan 2. Sukuan 2 kita 180 darjah tolak 147 darjah dan kita akan dapat 33 darjah. Lepas itu sukuan 4 untuk soalan akhir ini sukuan 4 iaitu 289 darjah, itu memang sukuan 4 dan sudut rujukan dia, sudut rujukan sepadan dia ialah 360 tolak 289, tolak daripada 360 gunakan sukuan 1 2 3 4 yang saya catatkan tadi lah. Okey, kalau sukuan 2 180 tolak. Kalau sukuan 3 sudut yang diberi itu sudut theta itu tolak 180. And then sukuan 4 360 tolak theta. So lepas tolak ini 71. So ini nanti awak siapkan contoh 1, ambil gambar, hantar kepada cikgu. Okey, lepas itu kita
pergi ke contoh 2. Contoh yang terakhir kita pada pagi ini ya. Okey, sama juga mula-mula kita kena nyatakan dulu nyatakan apa dia? Sudut itu sukuan mana. Dan lepas itu kita kena hitung, kita kena cari sudut sebadan, sudut rujukan sebadan. Sudut rujukan sebadan. Contohnya kalau sin 106. So 106 itu ialah sukuan sudut pada sukuan 2. Jadi sukuan 2 kita guna 180 tolak 106 darjah. 106 darjah. So itu awak kena ingat. Okey. Kemudian 106 darjah itu lepas kita tolak kita akan dapat 74. Jangan lupa di tepang itu ialah sin. So awak kena guna sin 74. Bagaimana dapat sin 74 itu? Ini besok masa kita buat Google Meet, cikgu akan terangkan sekali lagi. Sekali lagi ya. Tapi sekarang ini awak catat dulu, buat dulu. Okey, lepas itu kita tengok A, B, C. Kita pergi D ya. Ini D. Saya nak pergi ke tangent pula. 164 darjah ialah sukuan 2. Dan tangent sukuan 2. Tangent 164. So kita sama dengan tangent kurungan sukuan 2 180 tolak 164. Dan kita dapat sudut rujukan sebadan 16 darjah. Tangent 16. You buat sampai tangent 16. Nilai itu kenapa positif, negatif? Esok kita akan terangkan. Dan sama juga untuk D, E, F. Sekarang A, B, C, D, E, F, G yang bawah ini 138 darjah. Ini 138 darjah ialah sukuan 2. Apabila kita cakap pasal sukuan 2, kita guna 180 tolak sudut theta. Dan depan dia cos, kita ikut cos lah. Ini dia guna cos lah. Lepas itu kita dapat cos 42 darjah. Jawapan itu esok. Kenapa dia dapat ini? Esok saya akan terangkan menggunakan apa? Menggunakan Google Meet sebab saya nak tunjukkan perkara yang lain. Jadi pagi ini kita hanya belajar 2. Satu, kita kena pasti. Kena pasti dulu sudut itu berada di sukuan mana. Sukuan 1 ke 2 ke 3 ke 4. Okey. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan sudut rujukan sebadan. Sudut rujukan sebadan ialah alfa kan. Bagaimana nak cari alfa itu? Kalau sukuan 1 sama dengan sudut theta. Kalau sukuan 2 180 darjah tolak theta. Kalau sukuan 3 theta tolak 180 darjah, terbalik kan? Dan sukuan 4 360 darjah tolak theta. Senang saja. So pagi ini yang pertama kena pasti sukuan mana sudut yang diberi itu berada. Dan yang kedua, cari sudut rujukan sebadan berdasarkan sukuan yang dia ada. So saya rasa itu sahaja perbincangan kita. Saya punya rakaman ini lebih kurang 15 minit. Okay. And then awak tonton. Lepas itu buka you punya nota yang baru terima. Siapkan contoh 1 dan contoh 2. Yang contoh B, C, E, F, H, I. Ini awak buat dulu. Bukan tak perlu buat. Ini awak buat dulu. Awak buat dulu berdasarkan apa yang saya bincangkan tadi lah. Dan esok kita akan bincang lebih lanjut lagi Okey, so saya harap semua pelajar boleh tonton video ini, rakaman ini. Lepas itu siapkan contoh 1, contoh 2, ambil gambar dan hantar kepada cikgu dalam grup masing-masing, dalam grup WhatsApp kita lah. So saya harap kalau boleh semua hantar. Sebab kita dapati rekod yang paling bagus minggu lepas 18 orang daripada 29. Maksudnya masih ada 11 orang lagi yang tidak ikut kelas. So saya harap semua faham sekarang ini sudah masuk bulan Julai bulan 7. Okey, masa semakin dekat kepada SPM. Jadi harap boleh ikutlah pembelajaran kita dengan baik dan lancar. Okey, so itu saja untuk perbincangan kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Jumpa esok di Google Meet. Esok Google Meet kita akan mula 9.45. 9.45. Ingat. Terima kasih. Bye-bye.